Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk kita menyambung pengajian kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih lagi dalam bab kelebihan menuntut ilmu dan mengajak kepada kebaikan. Jadi pada bulan yang lalu kita telah baca beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kelebihan orang yang menuntut ilmu, dan kita telah baca hadis yang pertama yang mana Nabi SAW menyebutkan may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Taala mahukan kebaikan untuk dirinya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan dia orang yang faham agama. Yufaqih, membuatkan dia faham. Fiqh tu faham. Jadi pada hari ini kita nak masuk kepada hadis yang kedua, hadis yang panjang daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Hadis ini menceritakan tentang ilmu dan jenis-jenis manusia yang mendapat ilmu. Sebab ramai orang yang belajar tetapi tak semua orang ilmu itu memberi manfaat kepada dia. Ramai orang yang hadir ke pengajian, dia belajar tetapi kadang-kadang tidak ada kesan kepada diri dia. Jadi hadis ni menyentuh tentang perkara tersebut. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathali ghaithin asaba arda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah mengutuskan Nabi SAW dengan petunjuk dan ilmu tersebut, kamathali ghaithin asaba arda, ia adalah seperti hujan yang turun ke muka bumi. Jadi kata Nabi SAW, ilmu yang dibawa oleh Nabi SAW, petunjuk yang Allah suruh Nabi SAW sebarkan kepada umat manusia, dia seperti hujan. Dan manusia yang menerima ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW itu pula adalah umpama bumi yang ditimpa hujan. Fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'. Ada tanah yang baik, ada kawasan tanah yang subur, baik, tayyibah, baik, qabilatil ma', yang mana dia menyerap air. Lalu apa yang berlaku kepada tanah yang menyerap air tadi? Fa'ambatatil kala'a wal 'ushbal kathir. Maka ia akan menumbuhkan pokok-pokok pepohonan rerumput yang banyak. Maksudnya tanah tersebut subur. Kalau kita bercucuk tanam kat tanah tersebut, dia subur. Wa kanat minha ajadib amsakatil ma'. Dan ada juga kawasan tanah yang ajadib, dia tanah yang keras, amsakatil ma', yang mana dia akan menakungkan air. Tanah yang keras ni air bertakung, tapi biasanya tak adalah tumbuh-tumbuhan, tak banyak lah kat situ, dia tak berapa subur lah, tapi air bertakung. Fanafa'allahu bihan nas fasharibu wasaqau wazara'u. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tanah tu bermanfaat kepada manusia, yang mana mereka boleh minum daripadanya. Mereka boleh gunakan air yang bertakung itu untuk diberikan minum kepada haiwan, dan wazara'u, dan digunakan air itu pula untuk pertanian, maksudnya disiram, pengairan untuk pokok-pokok. Jadi dah dua jenis tanah. Satu yang tadi yang subur. Tanah yang kedua pula dia tak subur, dia keras tetapi air bertakung. Wa asabat minha ta'ifatun ukhra. Kemudian hujan turun pula ke tanah yang ketiga, yang lain pula. Innama hiya qi'an. Dia adalah satu kawasan yang luas. La tumsiku ma'.
yang dia tidak menahan air. Maksudnya dia tidak menyerap air. Wala tumbitu kala'a. Dan dia juga tidak menumbuhkan tumbuhan. Air tak bertakung dan dia juga tidak menumbuhkan pokok-pokok. Fadzalika mathalu man faquha fi dinillah. Itulah perumpamaan tentang orang-orang yang faham, diberikan ilmu tentang urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bih. Lalu orang tersebut dia mengambil manfaat dengan apa yang Allah utuskan Nabi SAW dengannya. Fa'alima wa 'allama. Dia faham, dia belajar, dia faham dan dia mengajarkan kepada manusia. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa. Dan ada pula orang lain yang walaupun datang petunjuk ilmu kepada dia, lam yarfa' bidzalika ra'sa. Dia tak angkat pun kepala dia. Maksudnya dia tak ambil peduli. Dia buat tak tahu je. Walam yaqbal hudallahi allazi ursiltu bih. Dan dia tidak menerima petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diutus dengannya. Jadi ni hadis ni Nabi SAW bagi perumpamaan tentang manusia. Manusia dalam hadis ni yang merujuk kepada tanah tadilah. Jenis-jenis manusia. Manusia pelbagai perangai, pelbagai jenis. Jadi kita nak lihat apakah maksud hadis ni. Jadi pertama, Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari dia huraikan, dia nukilkan perkataan Imam Al-Qurtubi. Dia kata orang yang berilmu, dia faham tentang agama, beramal pula dengan ilmu tu, dan dia mengajarkan pula ilmu tersebut kepada orang lain, dia seperti kategori tanah yang pertama. Tanah yang dia menyerap air dan dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maksud tanah tu subur. Jadi ia seperti tanah subur yang bila ditimpa hujan, dia menyerap air dan menumbuhkan pokok-pokok. Maksudnya air hujan tu bermanfaat kepada diri dia sebab dia serap. Dan bermanfaat juga kepada orang lain, kepada makhluk-makhluk lain, kerana tanah tu juga boleh tumbuh pokok-pokok, pepohonan. Jadi pastilah itu manusia yang terbaik, iaitu orang yang dia faham, dia beramal dan dia sebarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Jadi kita kalau boleh, kita nak jadi orang kategori yang pertama ni lah, yang dia faham, dia tahu, dan dia beramal dan dia cuba sebarkan sekadar yang dia faham kepada masyarakat. Dan kategori yang kedua pula tadi, air yang tanah yang menakungkan air. Tanah tu dia tak serap air, air bertakung. Jadi kata Ibn Hajar Asqalani, dia nukilkan ulama menyatakan bahawa itu adalah merujuk kepada orang yang berilmu tetapi kurang dalam amalannya, atau kurang memahami ilmu yang dia perolehi, akan tetapi dia masih lagi dapat menyampaikan ilmu tersebut. Jadi tanah yang kedua ni dia kuranglah sikit daripada tanah yang pertama. Tanah yang pertama dia serap air dan dia boleh tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Yang kedua ni dia tak boleh digunakan untuk, tak boleh tanam pokok kat tanah tersebut. Dia tak subur, tapi dia masih bermanfaat kepada makhluk yang lain. Haiwan boleh minum dekat situ, manusia boleh ambil air kat situ sebab tanah tu bertakung air, dan manusia boleh gunakan air hujan yang turun ke atas tanah tu untuk siram pertanian mereka. Jadi itu seperti tanah yang keras. Itulah perumpamaan untuk manusia yang dia kurang amalan, atau dia belajar cuma kefahaman dia kepada ilmu tak macam orang yang pertama tadi. Dia masih bermanfaat, tapi manfaatnya tidak sebanyak orang yang pertama. Yang ketiga, kategori yang ketiga pula ialah tanah yang tidak subur. Tidak juga menumbuhkan tumbuhan, tidak juga menakung air. Jadi orang ni ialah orang yang dia tak bermanfaat. Ilmu yang dia dapat tak bermanfaat kepada dia dan kepada masyarakat.
Jadi Pak Ibn Hajar menukilkan, ulama kata ini adalah orang yang ilmu. Dia dapat ilmu tetapi tidak berusaha untuk memahami dia, tidak juga beramal dengannya, dan tidak juga dia berkongsi ilmu itu dengan orang lain. Dia dapat ilmu macam tu saja tapi benda tu tak bagi manfaat pada dia. Ada ilmu tetapi tidak beramal. Sebab ilmu itu adalah wasilah untuk kita beramal. Sebab tu hadis yang tadi yang minggu bulan lepas kita baca, mayuridillahu bihi khaira, siapa yang Allah mahukan kebaikan untuk dia, Allah akan jadikan dia faham tentang agama. Sebab bila dia faham tentang agama, maka dia boleh beramal. Dia banyaklah beramal, dia tahu apa yang perlu dia lakukan. Tapi bila dia kurang ilmu, maka dia akan buat banyak kesilapan. Dan orang yang berilmu pun pelbagai juga kategori dia. Itu yang kita lihat, kadang-kadang ada orang berilmu tapi tak beramal. Dia pandai hafal Quran, mengaji agama, tapi kadang-kadang akhlak dia buruk. Ada orang pandai baca Quran, mengaji agama, kelulusan tinggi, tapi kita rasa tak pernah nampak muka dia kat surau kat masjid. Duduk satu taman dengan kita tapi tak pernah nampak dia jemaah kat surau ni. Jadi sebab benda ni Nabi SAW dah bagi tahu dah kat kita. Ada orang dia belajar ilmu agama tinggi-tinggi, tapi tak pernah dia nak kongsi dengan orang lain. Dia tak beramal dan dia tak kongsi dengan orang lain. Jadi ilmu tu sekadar ilmu tapi tidak kurang memberikan manfaat sama ada kepada diri dia atau diri orang lain. Jadi kita kena berusahalah agar diri kita ni jadi, kalau boleh jadi kategori tanah yang pertama tadi. Ilmu banyak, faham, kita faham apa yang kita belajar, dan kita dapat beramal dengannya, dan kita dapat sampaikan kepada orang lain. Kalau tak dapat pun jadi kategori yang pertama, dapat kategori yang kedua tu pun okey lah. Kita ada ilmu, cuma tak banyak sangat lah, tapi masih lagi kita faham, masih lagi kita dapat beramal, dan masih lagi kita dapat kongsi dengan orang lain. Cuma taklah banyak macam orang yang pertama. Jadi kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, selepas dihuraikan hadis ni, dia kata bahawa sebagaimana hujan yang turun akan menghidupkan tanah yang mati, begitu jugalah ulumuddin, fakaza ulumuddin tuhyil qalbal mayyit. Begitulah ilmu agama akan menghidupkan hati yang mati. Sebagaimana hujan menghidupkan tanah yang mati, tanah yang kering kontang. Kalau kita tengok apa tu, Discovery Channel ke apa, kadang-kadang negara-negara yang tempat yang bila kemarau, dia kemarau panas sangat, tapi bila turun je hujan, daripada dia kering kontang berubah jadi hijau, pokok banyak tumbuh. Jadi bagaimana hujan tu menghidupkan tanah yang mati ketika musim kemarau dan semisalnya, maka begitu jugalah ilmu agama ni, dia menghidupkan hati-hati manusia yang telah mati. Sebab kalau tanpa ilmu, macam mana kita nak tahu sesuatu perkara tu baik atau buruk? Sebab itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Al-Bukhari, dia meletakkan bab yang bertajuk ilmu sebelum perkataan dan amalan. Sebelum kita nak ucapkan satu perkara, nak sampaikan kepada manusia, sebelum kita nak beramal, kita kena ada ilmu. Sebab kita takut bila kita beramal tanpa ilmu, maka amal kita takut-takut kita terbuat perkara-perkara yang membatalkan amalan kita. Kita beramal banyak, tapi rupanya amalan kita tak sah, tak diterima. Sebab apa? Kita tak belajar, kita main buat je. Begitu juga nak sampaikan ilmu, nak ajak manusia kepada kebaikan, perlukan ilmu juga. Bahkan lebih diperlukan. Nak beramal tu melibatkan kita. Kalau kita tersilap, kita seorang je. Tapi kalau ajar manusia, lebih memerlukan ilmu, lebih banyak. Sebab kalau kita ajar manusia, kita kurang ilmu, kita silap, bukan kita seorang je silap, orang yang kita ajar pun silap. Sebab tu kalau kita baca para ulama, ketika menghuraikan ilmu yang diperlukan oleh seorang pendakwah, dia menyatakan satu ilmu benda yang dia nak sampaikan. Apa dia yang dia nak ajar tu, dia perlukan ilmu tentang perkara tersebut. Bukan semua orang boleh ajar akidah, bukan semua orang boleh ajar tafsir, bukan semua orang boleh sebut pasal ekonomi Islam dan semisalnya.
Setiap bidang ada orang dia. Ada orang mungkin dia ilmu tak banyak, jadi dia hanya boleh ajak orang datang solat jemaah, ataupun ilmu dia hanya cukup untuk dia ajar ahli keluarga dia, itu pun dah cukup. Walaupun kita sekadar ajar anak dan isteri kita, tetap juga perlu ilmu. Jangan kita main hentam je. Dah lah kita pun tak reti, kita pula ajar benda yang kita tak reti tu kat anak-anak kita dengan isteri kita. Kita salah dengan satu keluarga salah. Jadi nak ajar, perlukan ilmu. Jadi pertama, ilmu berkaitan apa yang kita ajar, apa yang kita sampaikan. Kedua, ilmu berkaitan orang yang kita sampaikan tu. Sebab kita kena juga sampaikan bersesuaian dengan keadaan seseorang, orang yang kita nak sampaikan ilmu atau nak ajak dia kepada kebaikan tersebut. Sebab tu Nabi SAW ketika utus Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, memang dah tahu cukup-cukup bahawa kat Yaman tu siapa yang mereka nak jumpa. Mereka nak jumpa orang Ahlul Kitab, bukan musyrikin Mekah. Bukan musyrikin macam orang kat Mekah tu. Ahlul Kitab ni orang Nasara, orang Yahudi. Jadi berbeza. Kalau nak dakwah mereka berbeza. Tak boleh sama kan cara kita berdakwah kepada orang Kristian ke dengan cara kita berdakwah kepada penyembah berhala. Tak sama cara dia. Sebab mereka ada kefahaman yang berbeza tentang ketuhanan. Tak boleh guna hujah yang kita gunakan bila bercakap dengan orang Kristian, kita bercakap dengan hujah yang sama kepada orang Hindu misalnya. Tak jadi. Sebab mereka ada konsep ketuhanan yang berbeza. Dan kalau ikutkan contoh, kalau orang Kristian dan Yahudi Ahlul Kitab ni lagi dekat dengan kita. Sebab mereka adalah datang daripada agama samawi, agama langit. Cuma diselewengkan. Jadi mereka lebih dekat dengan umat Islam berbanding orang musyrikin. Jadi pendakwah dia perlukan dua ilmu tu. Ilmu tentang apa yang dia nak sampaikan dan ilmu tentang keadaan orang yang dia nak sampaikan tersebut. Supaya dia sampaikan perkara yang diperlukan oleh masyarakat. Supaya dia faham. Contoh, dia faham tentang latar belakang masyarakat tersebut. Kita tak payah pergi jauh. Kalau kita ambil Ustaz Semenanjung, pergi hantar kat Sabah Sarawak, dalam keadaan dia tak tahu adat masyarakat sana, apa pantang larang dia, apa kepercayaan mereka, berbeza, bahasa pun berbeza. Jadi perlu ilmu tentang siapa yang kita nak sampaikan ilmu tersebut, orang yang kita nak dakwah. Jadi sebab kalau kita tak tahu tentang perkara tersebut, ditakuti kita akan mengajarkan perkara yang salah, atau kita ajar benda yang betul tetapi dengan approach, dengan cara yang salah, yang menyebabkan dakwah kita tertolak, mesej yang kita nak sampai tu ditolak. Menyampaikan satu mesej kepada, misalnya di pusat pengajian tinggi, kepada pelajar-pelajar universiti, mestilah tak sama dengan cara kita menyampaikan sesuatu kepada penduduk kampung. Mungkin perkara yang sama, tetapi cara mesti berbeza. Kita bercakap kepada, contoh, saya dipanggil bagi kuliah. Misalnya, kalau saya dipanggil bagi kuliah di masjid di kampung, kemudian di satu tempat lain, tajuk yang sama, saya diminta bagi kuliah di hadapan, contoh, Sultan yang di Pertuan Agong, misal contoh. Kena tahu apa perkataan yang perlu digunakan. Sebab mungkin kat kampung ada perkataan yang kalau kita buat kelakar-kelakar, lawak-lawak jenaka, okey je. Tapi kalau di hadapan pembesar kita buat macam tu, jadi lain pula cerita dia. Jadi kita kena faham konteks orang yang kita nak sampaikan. Sebab tu pentingnya ilmu tentang apa yang kita sampaikan dan kepada siapa kita nak sampaikan. Sebab itu para ulama mengajar kepada kita untuk, kalau orang tanya kita satu perkara, kita tak tahu, kita kena cakap kita tak tahu. Jangan sesekali kita cuba jawab. Kalau kita, kecualilah kalau dalam perbincangan, dalam kumpulan misalnya, dengan pensyarah dengan guru, dia kata okey, cuba fikir apa jawapan ni. Tu tak apa, tu perbincangan. Tapi kalau misalnya dalam kuliah, dalam surau, dalam masjid, jemaah tanya kepada ustaz yang mengajar satu soalan dan ustaz tu tak tahu, dia kena kata dia tak tahu. Jangan cuba jawab. Sebab ketika tu konteks orang yang bertanya tu, dia nak dapatkan jawapan. Tu bukan perbincangan. Mereka nakkan jawapan untuk mereka amalkan atau jauhi satu perkara. Kalau kita jawab dalam keadaan kita tak tahu, maka kita dah berfatwa
Sebenarnya apabila kita jawab soalan orang, itu sebenarnya kita dah mengeluarkan fatwa. Jadi, dan para ulama sebut berfatwa tu seolah-olah kita sedang menjadi juru cakap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bahaya bila kita bercakap satu perkara yang kita tak tahu. Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih dia dibawakan beberapa, dalam Muqaddimah Sahih Muslim dia banyak riwayat. Selain daripada riwayat daripada Nabi SAW, ada kes riwayat daripada para ulama. Dia menyatakan, Abu Aqil berkata, aku duduk bersama Al-Qasim bin Ubaidillah dan Yahya bin Sa'id. Lalu Yahya berkata kepada Al-Qasim, wahai Abu Muhammad, sesungguhnya sangat teruk untuk orang yang hebat seperti engkau ini apabila ditanya tentang sesuatu daripada urusan agama, tetapi engkau tak ada ilmu tentangnya dan engkau tak ada jawapan tentangnya. Dia kata ke Al-Qasim, Yahya kata ke Al-Qasim. Lalu Al-Qasim kata kepada Yahya, kenapa kau kata teruk kalau aku tak dapat jawab soalan? Lalu Yahya menjawab, kerana engkau adalah keturunan dua imam. Engkau adalah keturunan Abu Bakar dan engkau adalah keturunan Umar. Buat malu je tak kerti jawab. Lebih kurang macam itulah maksud dia. Jadi Al-Qasim jawab pada dia. Dia kata, kau tahu tak yang lagi teruk daripada tu apa? Yang lebih teruk daripada itu di sisi mereka yang berilmu tentang Allah ialah untuk aku bercakap tanpa ilmu, atau aku mengambil ilmu daripada orang yang tidak dipercayai. Terus terdiam Yahya. Tadi dia pergi cakap kat Al-Qasim itu sebab dia kata macam, engkau ni tanya tak tahu. Macam tu lebih kurang maksud dia. Jadi Al-Qasim jawab balik, kau rasa tu teruk? Kalau aku jawab tanpa keadaan aku tak ada ilmu, lagi teruk daripada perkara tersebut. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, iza su'ila ahadukum amma ya'lam falyakul bih. Apabila seseorang ditanya tentang sesuatu yang dia tahu, hendaklah dia jawab. Kemudian wa iza su'ila amma la ya'lam, dan kalau dia ditanya tentang sesuatu yang dia tak tahu, falyakul Allahu a'lam. Bila dia ditanya sesuatu perkara dia tak tahu, hendaklah dia kata Allah lebih mengetahui. Umar bin Abdul Aziz dia kata, sesiapa yang beramal tanpa ilmu, maka kerosakan yang dia akan timbulkan lebih banyak daripada kebaikan. Orang yang beramal tanpa ilmu, dia akan rosakkan amal dia sendiri. Sama ada amal dia terbatal, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun amal dia kurang sempurna yang menyebabkan pahala yang dia dapat daripada Allah sedikit kurang. Dan lebih bahaya kalau seseorang dia menyampaikan kepada masyarakat, dia berdakwah kepada masyarakat dalam keadaan tak ada ilmu, maka kerosakan yang dia buat lebih besar daripada kebaikan yang akan diperolehi. Sebab bila seseorang berdiri di hadapan masyarakat, dia ada pangkat, dia lulusan agama, dia ada tauliah, masuk TV, orang percaya, masyarakat percaya. Kadang-kadang tak ada lulusan minat agama pun, dia bercakap, dia ada tauliah, dia masuk televisyen. Orang-orang kampung masyarakat, okey, takkan dia salah dia masuk TV? Takkan dia salah dia ada tauliah? Kita tak boleh salahkan masyarakat umum sebab itu persepsi mereka. Jadi kita lah yang menyampaikan ilmu ni kena berjaga-jaga. Apa yang kita tak tahu, kita jangan sebut. Kita kena, orang kata, acu baju pada badan sendiri. Bercakap sekadar pada perkara yang memang kita tahu. Okey, kita masuk hadis yang seterusnya. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu, dia menyatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ali. Nabi SAW kata kepada Ali. Ketika ni Nabi SAW nak hantar Ali untuk mengetuai pasukan tentera Islam nak menyerang Yahudi di Khaybar. Jadi kata Nabi SAW, fa wallah, demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, demi Allah, seandainya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada seorang lelaki di tanganmu. Maksudnya Nabi SAW kata ke Ali, kalaulah Allah bagi petunjuk hidayah kepada seseorang, kalau dalam konteks hadis ni, seorang Yahudi untuk masuk Islam di tangan kau Ali,
Lebih kurang macam tu maksud dia. Khairul laka min humrin na'am. Itu lebih baik daripada unta merah. Jadi kalau kita lihat konteks hadis ni, Nabi SAW utus Saidina Ali untuk serang Khaybar, tempat penduduk Yahudi. Dia panjanglah cerita macam mana Yahudi tu berkumpul kat Khaybar dan semisalnya. Kalau kat Madinah tu ada Bani Quraizah, lepas tu dia khianat kepada umat Islam, diusir keluar dan semisalnya. Kemudian jadi Khaybar tu jadi tempat penduduk Yahudi berkumpul kat situ. Jadi Saidina Ali dihantar untuk serang tempat tersebut. Tetapi sebelum menyerang mereka, sebelum memulakan pertempuran, Nabi SAW sebut summad'uhum ilal Islam. Nabi kata masuk ke tempat tu, seru mereka kepada Islam. Lepas tu bagi tahu mereka, ajak mereka, kalau mereka nak masuk Islam, okey. Maksudnya mereka surrender lah tu. Jadi berperang tu bukan first choice, bukan first option. Selagi ada peluang untuk lakukan secara damai, lakukan secara damai. Walaupun orang tu dia dah khianat banyak lah kat orang umat Islam. Mereka khianat teruk. Kalau kita baca sejarah berkaitan peperangan Ahzab, bagaimana, siapa yang khianat, yang pergi sampai tentera musyrikin, kenapa dipanggil tentera Ahzab? Pasukan musyrikin bergabung semua untuk kepung Madinah. Siapa yang khianat waktu tu? Kerja siapa? Tadi orang Yahudi. Bermula daripada perang Uhud tu, pengkhianatan mereka. Sebab tu kalau kita baca sejarah, ada bagaimana Nabi SAW serang mereka, usir mereka sebab mereka khianat. Kalau kita belajar dalam polisi kenegaraan pun, semua negara akan buat benda yang sama. Siapa nak simpan orang yang khianat dalam negara kita? Kita mesti hapuskan. Kalau tak, habis, tak stable negara. Jadi itu perkara normal sebenarnya. Walaupun kalau kita baca tulisan-tulisan orientalis, apa dia akan gambarkan itu? Nabi bunuh orang Yahudi semisalnya, pergi serang perkampungan mereka. Tapi mereka tak cerita apa yang berlaku sebelum tu. Sedangkan perjanjian telah ditandatangani untuk semua penduduk Madinah, lindungi Madinah. Tiba-tiba ada satu kelompok khianat, pergi bantu orang untuk serang Madinah. Jadi pasti Nabi SAW akan usir mereka. Itu perkara biasa. Cuma macam itulah, bila kita tak faham tentang kronologi sirah tu, bila timbul teruknya Nabi SAW bunuh, misalnya kita akan rasa macam betul ke Nabi buat macam ni, zalim ke? Sedangkan kalau kita lihat, itu memang satu lumrah. Tak ada mana-mana pemerintah yang akan biarkan pengkhianat duduk dalam negara dia. Itu normal. Jadi hadis ni sebut tentang kelebihan bila kita menyampaikan ilmu kepada manusia. Kita ajak orang masuk Islam. Ganjarannya lebih besar daripada unta merah. Unta merah tu permisalan contoh untuk besarnya nilai pahala tersebut. Unta merah tu kalau kita nak gambarkan pada hari ini, kenderaan yang sangat mahal, kereta yang sangat mahal. Bukan kereta-kereta biasa lah, bukan kereta Harus ke Myvi ke, bukan. Honda pun bukan. Tu bukan. Ni yang mahal sangat, yang jarang orang ada. Unta merah tu memang unta yang mahal. Zaman Nabi SAW, unta lah dia punya kenderaan. Jadi menunjukkan betapa besarnya pahala kita dapat ajak orang masuk Islam. Cuma kita kena ingatlah bahawa hidayah tu bukan di tangan pendakwah. Kita ajak orang, tak payah jauh-jauh, kita dengan anak isteri kita sekalipun. Kita lihat kadang-kadang ada orang dia bapaknya baik, rajin solat, mak dia pun baik, tapi anak macam tak jadi. Kadang-kadang ada orang dia mulut dia mudah sangat nak judge. Dia kata, apa mak bapak tak reti jaga anak. Kadang-kadang mudah kita ucap perkataan macam tu. Kita tak tahu entah apa mak ayah dan bapak dia dah penat dah usaha tegur anak dia, nasihat, didik, doakan, tapi tak juga. Sebab apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tak memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai. Allah yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang dia kendaki. Nabi SAW tak dapat bagi petunjuk kepada bapa saudaranya. Kita berhenti untuk azan. Okay.
Kita masuk pada hadis yang seterusnya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia menyatakan bahawa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. "Wa hadithu an bani Israil wala haraj." Dan ceritakanlah daripada kisah-kisah Bani Israel wala haraj, dan tidak ada dosa padanya. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, maka hendaklah dia menyediakan tempat tinggalnya di neraka. Jadi dalam hadis ni ada beberapa perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW. Pertama, balighu anni walau ayah. Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Maksudnya kita sampaikan kepada manusia walaupun ilmu kita sikit. Bukanlah maksudnya nak menyebarkan ilmu, mengajak manusia kepada kebaikan, kita perlu ilmu yang banyak. Walaupun ilmu kita sikit, kita sampaikan sekadar pada ilmu yang kita ada. Walau ayah, walau satu ayat. Itu isu pertama dalam hadis ni. Isu yang kedua, hadithu an bani Israel wala haraj. Sampaikanlah daripada Bani Israel dan tidak ada dosa padanya. Maksudnya dibenarkan untuk kita menyebarkan cerita-cerita daripada Bani Israel, ataupun dalam istilahnya Israiliyat. Israiliyat ni ada kategori dia, bukan semua kita boleh sampaikan. Ada cerita-cerita Israiliyat ni daripada ahli kitab yang selari dengan Al-Quran dan hadis. Yang tu memang boleh disampaikan, tak ada masalah lah. Ada yang bercanggah, sudah pasti tak boleh disebarkan. Dan kategori ketiga pula, yang tidak bercanggah dan tidak pula ada dalil daripada Al-Quran hadis yang menunjukkan benda tu betul. Maksudnya cerita tu hanya ada pada Israiliyat tu je, tak ada dalam Al-Quran hadis. Tapi dia tak pula bercanggah dengan apa-apa fakta dalam Al-Quran hadis. Kalau kita fikir logik, kenapa Nabi SAW sebut macam ni? Sebab cerita Israiliyat tu boleh jadi betul, datang daripada Taurat, daripada Injil semisalnya.
Sebab itu adalah kitab-kitab samawi, cuma diselewengkan, sudah pasti walaupun diselewengkan, masih ada kisah-kisah yang berasal daripada wahyu di dalamnya. Jadi berinteraksi dengan Israiliyat ni ada cara dia. Cuma ada sebahagian ulama dia tak benarkan. Misalnya Syekh Dr. Salah Al-Khalidi daripada Jordan, dah meninggal dunia, ulama tafsir. Dia tak benarkan. Dia faham cerita ni apa? Dia faham hadis ni konteks dia macam mana. Dia kata hadithu an bani Israel wala haraj. Sampaikanlah cerita Bani Israel, tak ada dosa nak cerita pasal mereka. Maksudnya apa dia kata? Cerita-cerita tentang orang Yahudi ni, cerita-cerita tentang Bani Israel boleh kita ceritakan sebagai pengajaran. Tapi kebanyakan ulama faham hadis ni dalam konteks menyampaikan isi kandungan daripada Bani Israel, daripada Ahlul Kitab. Dan benda ni banyak kita jumpa dalam tafsir-tafsir. Sebab dalam Al-Quran banyak cerita yang tak diperincikan. Kita buat hukum hakam akidah memang tak boleh lah kita ambil daripada Bani Israel dan semisalnya. Tapi dalam Quran juga ada banyak cerita. Kisah-kisah Nabi, kisah-kisah umat terdahulu. Khususnya lagi kisah umat terdahulu atau Nabi-Nabi terdahulu. Okey, contoh, saya bagi contoh. Kalau orang kahwin kan, biasa duk baca doa kan. Apa tu? Macam doa tersebut lah, satukan pengantin tu macam Nabi Yusuf dan Zulaikha, betul kan? Nama Zulaikha dalam hadis Al-Quran tak ada. Datang dari mana? Israiliyat. Tapi adakah dia satu benda yang bercanggah dengan Quran Sunnah? Tak. Memang ada kisah Nabi Yusuf dengan wanita tu. Tapi dalam Quran Sunnah tak diterangkan detail. Jadi ada cerita Israiliyat. Jadi sebab itu sebahagian ulama sebarkan cerita tersebut. Sebab dia semata-mata kisah macam tu. Contoh kalau kita lihat dalam surah Al-Kahfi, ada kependetilan tentang nama pemuda-pemuda yang duduk dalam dalam gua tersebut? Tak ada. Nama anjing tu kan, dekat dalam gua tu ada anjing tu kan. Dalam Quran hadis tak ada. Tapi kalau kita baca kitab-kitab tafsir, ada disebutkan nama-nama tersebut. Datangnya dari mana? Daripada cerita Israiliyat. Jadi untuk yang macam tu sekadar pada nama tempat, sebab kadang-kadang dalam Al-Quran hadis dia cerita satu perkara, peristiwa, tapi tak disebutkan di mana tempat tersebut. Tapi cerita Israiliyat ada sebut tempat tu di sini, di sini. Tak wajib pun beriman dengan cerita Israiliyat tu, cuma tak juga salah untuk disampaikan. Sebab dia hanya berkisar misalnya nama orang, nama tempat. Dia tak ada apa-apa bercanggahan pun dengan cerita yang ada dalam Al-Quran hadis tu. Jadi kita jangan pelik lah kalau kita baca tafsir Ibn Kathir ke apa, kenapa ada cerita-cerita Bani Israel ni? Sebab memang itu cara dia. Sebab Nabi SAW sebut, sampaikan daripada Bani Israel tidak berdosa. Dan ada riwayat lain dia perincikan, yang tak bercanggah jangan ambil langsung, macam tu. Tapi bab akidah, hukum hakam memang kita tak ambil lah daripada mereka. Ini lebih pada fokus pada cerita-cerita. Jadi pertama tadi sampaikan daripada satu ayat, kemudian kisah Bani Israel. Yang ketiga dalam hadis ni bercerita tentang sesiapa yang berdusta di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah perkara yang kritikal. Dan ini banyak berlaku dalam masyarakat kita. Nauzubillah min zalik. Dan kadang-kadang dalam masjid, dalam surau, di mimbar disampaikan hadis-hadis yang palsu. Hadis ni ada hadis sahih, ada hadis yang lemah. Hadis lemah ada perincian dia, ada hadis yang tersangat lemah. Dan sebagian ulama masuk ke hadis palsu ni dalam kategori hadis yang tersangat lemah. Memang hadis dhaif ni ada, kalau yang dia tidaklah terlalu dhaif, masih ada diberikan toleransi untuk menyebarkannya. Khususnya dalam fadailul a'mal. Fadailul a'mal ni masih kalau cerita tentang akhlak, tentang kelebihan buat satu amalan. Dan amalan tu memang ada dasar daripada Al-Quran dan hadis. Tentang doa, zikir, yang tu memang diberikan kelonggaran untuk menggunakan hadis dhaif. Dengan syarat dia bukan hadis dhaif yang terlalu dhaif lah, apatah lagi palsu. Jadi walaupun Nabi SAW suruh kita sampaikan dariku satu ayat. Sebab ada orang bila kita kata, periksa dulu sebelum sebar, dia kata susah lah macam tu. Kan Nabi suruh sampaikan daripada ku satu ayat. Betul, memang Nabi SAW suruh kita sampaikan. Tapi Nabi SAW juga bagi warning kat kita, jangan berdusta atas nama Nabi SAW. Dia satu dosa yang besar.
Dalam hadis ni sebut falyatabawwa maq'adahu minan nar, sediakan. Orang yang dusta guna nama Nabi SAW, kata Nabi SAW buat macam tu, Nabi SAW cakap macam ni, sedangkan tak pernah pun berlaku, maka dia seolah-olah sedang tempah tempat dia dalam neraka. Dan hadis yang berkaitan perkara ni, yang melarang, menunjukkan pengharaman berdusta menggunakan nama Nabi SAW, sangat banyak daripada pelbagai sahabat, sehingga mencapai ke tahap mutawatir. Jadi larangan berdusta atas nama Nabi SAW tu mutawatir, sangat banyak riwayat dia. Dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim, Nabi sebut, la takzibu alayya, jangan berdusta ke atasku, fa innahu man yakzibu alayya yalijin nar, sesiapa yang berdusta ke atasku dia akan masuk neraka. Dan ada banyak lagi. Dalam mukadimah Sahih Muslim, Nabi SAW sebut, kafa bil mar'i kadhiba, cukuplah seseorang tu dikatakan sebagai pendusta. Kafa bil mar'i kadhiba ay yuhadditha bi kulli ma sami'a, untuk dia menyampaikan semua benda dia dengar. Cukuplah seseorang itu dianggap sebagai pendusta apabila dia menyampaikan semua benda yang dia dengar. Kita dapat hadis dalam WhatsApp misalnya, best sebar. Nabi kata cukuplah seorang dianggap pendusta, dia bukan penipu pun. Yuhadditha bi kulli ma sami'a, dia sampaikan semua benda dia dengar, dia sampaikan. Dia tak ada pun usaha nak periksa. Bukanlah dia ulama hadis, memanglah kita bukan ulama hadis, tapi paling kurang periksa mana asalnya riwayat ni dalam kitab hadis yang mana. Kalau ada dalam Sahih Bukhari, mestilah ada. Tak susah apa sekarang, apps banyak. Kat website ada Sahih Bukhari, ada apps apa semak hadis, semua banyak, kita boleh periksa. Atau paling susah, tanya je ustaz, ustaz hadis ni dari mana, sahih ke tidak. Dan ini pun ustaz-ustaz kena relax lah, tenang-tenang. Ada ustaz marah bila orang tanya. Dia kata, ikut je lah buat apa tanya. Mana boleh macam tu. Kita tanya, kita nak confirm. Kita tanya sebab kita tak tahulah. Masyarakat tanya sebab mereka tak mampu nak semak sendiri. Mereka mana ada Sahih Bukhari kat rumah. Mereka tak tahu nak rujuk kat mana hadis tu, macam mana nak cari sumber dia. Cara paling mudah, tanya ustaz. Ustaz pun relax lah, kalau dia pun tak tahu, cakap je lah tak tahu. Marah pula. Jadi tak boleh marah. Betul lah tu tindakan orang tanya tu. Dan bagaimana berdusta atas nama Nabi SAW ni sangat besar, melebihi dosa kepada berdusta guna nama orang lain. Kata Nabi SAW, inna kaziban alayya laisa kakazibin ala ahad. Pendustaan, menggunakan namaku, pendustaan ke atasku, tak sama macam pendustaan ke atas orang lain. Sebab apa? Nabi SAW, perbuatan baginda SAW, kata-kata baginda SAW adalah sumber syariat. Bila kita kata Nabi SAW cakap macam tu, Nabi SAW suruh buat tu, Nabi SAW buat macam ni, dia sumber syariat. Dia akan menyebabkan sesuatu tu dihukum sebagai halal, haram, wajib, sunat. Bayangkan kalau kita haramkan satu perkara kerana kita kata Nabi SAW larang perkara tersebut, sedangkan Nabi SAW tak pernah sebut benda tu. Maksudnya kita dah mengharamkan perkara yang halal. Kita kata kena buat macam ni, Nabi SAW suruh buat macam ni, kita dah wajibkan satu benda yang Nabi SAW tak wajibkan. Sebab tu pendustaan menggunakan nama Nabi SAW tu dosa besar. Kita kalau orang guna nama kita, hari tu, contoh kalau guru besar kan, orang budak-budak guna nama dia, cikgu tu cakap macam ni, cikgu dengar, aku tak pernah sebut pun macam tu. Mesti marah cikgu tu. Kita pun kalau orang kata, ayah awak dulu pernah cakap macam ni. Kita tanya ke ayah kita, ayah pernah cakap macam tu ke? Tak pernah. Kita marah orang guna nama ayah kita. Biasa kan orang guna nama-nama orang besar. Dia ni cakap macam ni, dia ni cakap macam ni. Bila tanya ke orang tu, saya tak pernah cakap. Kalau kita marah pendustaan dalam urusan keduniaan pun kita marah, mestilah dalam urusan keagamaan orang guna nama Nabi SAW lagi kita marah. Saya nak ni kita live malam ni, saya baca huraian Al-Hafiz Ibn Hajar. Dia jawab persoalan sebab ada orang kata boleh. Ada orang kata boleh. Dia terima hadis ni, tapi dia kata hadis ni maksudnya lain. Ibn Hajar kata kat sini, ulama bersepakat tentang beratnya pendustaan ke atas Rasulullah SAW dan ia sebahagian daripada dosa besar. Sampai ada sebahagian ulama
misalnya Imam Al-Juwaini sampai ke tahap menghukum kufur sesiapa orang yang buat macam tu. Jadi kemudian kata Ibn Hajar, sungguh teruk, sungguh jahil sebahagian pengikut Al-Karamiyah dan sebahagian golongan zuhud. Golongan zuhud macam golongan sufi. Kalau kita baca Mukadimah Sahih Muslim, dia terangkan benda-benda ni. Kadang-kadang orang yang sebarkan hadis palsu ni, dia bukan orang jahat. Dia bukan orang jahat, dia orang baik. Niat dia pun baik, nak ajak orang beramal. Nuh bin Abi Maryam ni, kalau belajar hadis ni satu nama popular. Nuh bin Abi Maryam, dia selalu dijadikan contoh. Kasihan dia, tapi nak buat macam mana, siapa dia buat perangai. Dia selalu dijadikan contoh tentang pemalsu hadis yang niat dia baik. Nuh Abi Maryam, dia mengaku dia mereka beribu-ribu hadis tentang kelebihan surah-surah dalam Quran. Orang tanya kat dia, kenapa buat macam tu? Dia kata, sebab aku tengok orang duk sibuk belajar fiqah, belajar sirah, sampai dah lupa Quran, jadi aku reka hadis palsu. Niat dia baik. Dia mengaku dia buat hadis palsu tu. Sampai ke hari ni orang ingat lagi. Ulama hadis rekodkan, ini contoh dia. Orang yang sebar hadis palsu, niat dia baik, tapi niat yang baik tak menghalalkan cara. Tak boleh. Tak boleh. Seperti Ibn Hajar kata, sungguh jahil sebagian pengikut Karamiyah dan sebagian golongan zuhud yang menyatakan bahawa berdusta ke atas Rasulullah SAW dibenarkan dalam mengajak manusia melakukan kebaikan untuk menguatkan agama dan mengancam mereka daripada melakukan kejahatan. Maksudnya, ada kelompok ni dia kata boleh, tak ada masalah, selagi mana tujuan kita nak ajak manusia buat baik, nak ajak manusia tinggalkan kejahatan, nak pertahankan Islam. Memang ada kelompok macam ni. Mereka berhujah bahawa hadis-hadis yang kita baca tadi, ancaman itu adalah untuk mereka yang berdusta bagi merosakkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ini merupakan hujah yang batil, kerana ancaman ini ditujukan untuk sesiapa sahaja yang menukilkan pendustaan ke atas Nabi SAW, tak kira niat dia sama ada nak bantu Nabi SAW atau nak menentang ajaran Nabi SAW. Kata Ibn Hajar lagi, walhamdulillah waddin bihamdillah kamilun. Kata dia, segala puji bagi Allah, agama ni, agama Islam sempurna, ghairu muhtajin ila taqwiyatihi bil kadhib. Agama ni sempurna, dia tak perlu dikuatkan dengan penipuan. Macam mana kita nak kata agama kita ni agama yang mengajak akhlak yang baik, kejujuran, tapi kita pertahankan agama dengan menipu, reka ayat Quran, reka hadis Nabi SAW dengan alasan nak pertahankan agama. Jadi kata Ibn Hajar, agama ni dah sempurna, tak perlukan pendustaan untuk pertahankan agama. Jadi insya-Allah sampai di situ saja. InsyaAllah pada bulan hadapan kita akan masuk hadis yang seterusnya yang menyebutkan tentang sesiapa yang menuntut ilmu maka akan dimudahkan jalan dia ke syurga. Jadi sebelum kita solat Isyak, ada sebarang soalan? Muslimah ada soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an. Ada? Boleh. Oh, apakah hukum sambut Maulidur Rasul? Ulama berbeza pendapat dalam isu ni. Ulama berbeza pendapat. Ada ulama kata tak boleh. Ada ulama kata boleh. Memanglah dah berbeza pendapat, mestilah ada seorang kata boleh, seorang kata tak boleh. Jadi memang khilaf lah. Pertama dia khilaf ni dia akan kembali pada pentakrifan bid'ah. Dia akan masuk bab tu, dia balik-balik bab tu juga. Bid'ah ni macam mana? Adakah semua bid'ah ni sesat? Tak boleh atau macam mana? Dia akan kembali kat definisi. Bila definisi ni pun ulama' dah berbeza pendapat, maka kita tahulah praktikal dia akan berbeza lah. Yang kedua, dalam isu sebab ada beberapa hadis, ada hadis Nabi SAW yang menunjukkan Nabi SAW bagi tahu bahawa Allah dah jadikan hari raya untuk umat Islam ni dua, Aidil Adha dan Aidil Fitri. Jadi sebagian ulama' yang tak benarkan sambutan Maulid Nabi ni kerana melihat kita tak ada perayaan lain. Dalam Islam kita hanya dua perayaan agama saja, iaitu Aidil Fitri dan Aidil Adha. Yang ketiga, hujah mereka yang saya sebut yang menentang dulu. Yang menentang lagi, mereka menyatakan ini adalah tasyabbuh bil kuffar. Sebab benda ni tak pernah dilakukan oleh umat Islam. Jadi dia seolah-olah kita sedang meniru siapa? Nasara. Mereka sambut birthday Nabi Isa.
Kan Christmas kan? Walaupun sebenarnya tak kena tarikh tu dengan kelahiran Nabi Isa kalau kita belajar sejarah. Bukan waktu musim tu Nabi Isa dilahirkan. Jadi itu hujah para ulama yang tak setuju. Ibn Taymiyah, nama-nama yang kita biasa kenal lah. Ibn Taymiyah ada anak-anak murid dia. Cuma bukan Ibn Taymiyah saja, ada Al-Fakihani, Ibn Al-Hajj daripada ulama mazhab Maliki, Asy-Syatibi daripada ulama mazhab Maliki. Mereka tak setuju. Kalau dalam mazhab Asy-Syafi'i secara umum kita kata mereka terima. Mereka benarkan sambutan Maulidur Rasul. Atas dasar apa? Pertama, bid'ah yang baik itu termasuk perkara baru yang diterima sebab dia tak menyanggahi apa-apa kaedah syarak atau apa-apa hukum hakam. Yang kedua, dia adalah satu, orang kata wasilah. Dia bukan satu benda ibadah yang direka. Dia hanyalah satu wasilah untuk kita ingat Nabi SAW. Macam kita buat minggu sunnah ke. Kan kadang-kadang kita buat satu macam minggu ni, minggu untuk keselamatan jalan raya. Misalnya, minggu depan pula minggu tentang ni, tema-tema tertentu. Jadi, bila masuk bulan Rabiul Awal, tema yang dibincangkan ialah tentang sirah Nabi SAW. Nabi SAW lah. Ia hanya satu wasilah untuk mengingati Nabi SAW. Jadi macam mana kita nak berhadapan dengan khilaf yang macam ni? Dia khilaf fiqah. Tak ada masalah benda ni. Jadi, kalau kita lihat dalam konteks Malaysia, kita boleh katakan secara umum, autoriti agama ataupun ustaz-ustaz yang mengajar menerima perkara ini dibenarkan. Maka tak ada masalah lah. Jadi kalau ada yang berpendapat tak boleh pun tak ada masalah. Cuma jangan bergaduh. Jangan bergaduh dan jangan menipu. Ini penting. Jangan bergaduh dan jangan menipu. Saya dah berhadapan dengan dua kelompok ni. Yang dia pro maulid. Dia kata Ibn Taymiyah pun benarkan sebutan maulid. Dia ambil ada quotation daripada perkataan Ibn Taymiyah dalam Iqtida' As-Siratul Mustaqim. Sedangkan Ibn Taymiyah ni, dia punya pendapat pasal maulid Nabi sangat keras. Ibn Taymiyah sampai menyamakan maulid Nabi tu macam sambutan Christmas lah. Ibn Taymiyah yang sebut benda tu. Cuma Ibn Taymiyah ada sebut, dia kata, tapi untuk orang yang sambut maulid Nabi ni, dia kata, aku harap dia dapat pahala juga. Sebab dia tahu tu pendapat dia. Cuma dia kata, yelah, orang yang sambut ni bukan niat dia nak sambut maulid Christmas, nak tiru orang Kristian apa. Jadi mereka ada tujuan yang baik dan mereka rasa benda tu tak salah. Jadi Ibn Taymiyah kata, aku harap dia dapat pahala juga. Jadi mereka yang pro maulid pergi ambil perkataan Ibn Taymiyah rahimahullah, kata Ibn Taymiyah benar kan? Tak, salah. Dia cakap dalam, kalau kita nak faham, kita kena contohi perkataan Ibn Taymiyah lah. Kalau kita tak setuju pun, tapi kita masih mengharapkan orang yang buat tu dapat kebaikan. Bukannya kita pergi doa laknat untuk dia ke apa. Dan ada pula orang, dia anti maulid. Dia pergi ikut perkataan ulama'. Saya tak silap dalam Fathul Bari, Ibn Hajar ke siapa, yang mana ulama' tu sebut maulid ni adalah bid'ah. Dia quote seperti tu. Dia kata, tengok, ulama' mazhab Syafi'i ni pun kata maulid bid'ah. Tapi lepas tu perenggas terus. Dia ulama' mazhab Syafi'i kata, tapi ni adalah bid'ah hasanah yang diterima bla 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 bla. Nampak tak? Saya kata kita berbeza satu pendapat. Tak apalah satu isu tu kita pegang pendapat A, dia pegang pendapat B, tak ada masalah. Tapi kita buat benda yang memang dah confirm haram. Nipu. Berhujah dengan menipu. Dan begitu juga dalam ulama' yang membenarkan sambutan Maulid Rasul, dia hanya sebagai wasilah untuk mengingati Nabi SAW. Jadi tak bolehlah kita sebarkan. Alhamdulillah sekarang masyarakat kita dah tak ada hadis-hadis tu. Banyak dulu hadiah, waktu saya kecil saya ingat hadiah palsu, siapa yang menyambut maulid adalah kelebihan-kelebihan dia, konon-konon Nabi SAW sebut. Semua tu palsu. Ulama'-ulama' yang membenarkan maulid tak pernah sebut pun hadis-hadis tu. Mereka tak pernah sebut. Bahkan ada ustaz-ustaz, ada saya tengok video Buya Yahya daripada Indonesia, dia pun pro maulid, dia pun kata tak boleh kita sebarkan riwayat-riwayat macam ni. Berdosa besar. Sebab dusta atas nama Nabi SAW. Nak sambut-sambut je lah. Nak ceramah pasal Nabi SAW, sambut je lah. Tak ada masalah. Selagi mana apa yang kita buat tu tak menyanggahi syarak, sekadar kita bagi kuliah. Yalah, lepas kuliah dia makan-makan, minum dan semisalnya. Kalau ada qasidah pun, sekadar persembahan dan isi qasidah tak bercanggah dengan syarak, tu tak ada masalah. Tapi kalau isi kandungan sambutan dia bercanggah dengan syarak, tu problem lah. Kalau misalnya qasidah tu ada isi kandungan yang syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh lah. Atau meletakkan sifat ketuhanan pada Nabi SAW, tak boleh lah. Apa tahu disebarkan hadis palsu dalam majlis tersebut, tak boleh lah. Kat negara kita mungkin tak nampak sangat lah.
kat negara-negara jiran kita, kadang-kadang kalau tengok sambutan maulid dia tu pelik-pelik kadang. Pelik-pelik. Kita pun macam kita ceramah kan. Dia orang dengan konsert dia, dan konsert dia pun macam lain macam sikit kita tengok dia punya tu. Yang tu memang clear and cut, tak boleh. Ulama yang kata boleh maulid Rasul pun dia tak akan setuju dengan apa yang dibuat tersebut. Jadi mudahnya benda tu ulama berbeza pendapat. Jadi setiap orang berpegang pada apa yang dia pegang lah, dengan siapa dia belajar dan semisalnya, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Okey jawapan tu? Jawab wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.